Okey, berikut kita lihat penyelesaian kepada muafakat SM025, step yang kedua. Okey, kita lihat section A. Okey, yang pertama, okey, kita nak mencari probability. Kita nak mencari probability berdasarkan table yang diberi, iaitu gender ataupun age, female, male, kemudian kita ada beberapa kategori under 30, 30 to 39 and above 50. Okey, soalan yang pertama. Okey, sebelum tu kita dapatkan dulu number of sample space. Kita jumlahkan, ini adalah 5, ini adalah 14, ini pun sama dengan 9. Okey. Jadi kalau kita jumlahkan, NS kita adalah 28. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ni, kita nak mencari find the probability that the selected members is a female. Maksudnya probability of female. Bila ada perkataan N, kita akan gunakan intersection under 30 years. Okey. Jadi kita akan gunakan basic probability, iaitu number of female intersect less than 30 years old and then divide by number of sample space. Okay. So kalau kita lihat yang pertama, female N less than ataupun under 30 years old, maka kita akan ambil 3 perkan dengan 28. Okay. Maka kalau kita nyatakan jawapan saja, kita akan dapat 1 markah. Ini adalah markah B1. Markah B1 ni adalah markah yang tak perlu kaedah. Okay. Kalau markah J itu kita perlu K. Sekarang tak perlu kaedah, so jawapan dia adalah B1. Pemarkahan dia adalah B1. Okey, kemudian kita lihat soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, kita nak mencari probability under 30 years old. So kita akan ambil yang ni less than 30. So number of less than 30 divide by number of sample space. Okey, tadi kita dah jumlahkan number of sample space adalah 28 dan number of less than 30. So kita akan ambil bacaan 5. So jawapan kita adalah 5 per 28. Okey. So dari segi pemarkahan dia adalah B1. B1 ni maksud dia markah yang tanpa jalan kerja. Nyatakan je nilai 5 per 28. 1 markah. Okey, kemudian kita lihat soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga ni. Probability less than 30 years old. Kemudian ada perkataan given. Given ni maksud dia adalah conditional probability. Dan the members is a female. Okay, jadi kita gunakan formula conditional probability. So kita akan ambil probability less than 30 intersectkan dengan female. And then divide by probability of female. Okay. Jadi yang pertama kita lihat dulu less than 30 and female. Less than 30 and female. Nilai dia adalah 3 per 28. Sebab NS kita adalah 28. Kemudian probability of female. Jumlah female kita adalah, ini kita jumlahkan ni 10 dan yang ni adalah 3. So 13. So divide by 13 over 28. Maka jawapan kita adalah 3 per 13. Okey. Jadi di sini kita ada 2 markah. 2 markah. Jadi sini K1, ini adalah J1. Okey, seterusnya soalan B. Okey, untuk soalan B ni pula, kita nak pilih 2 members are selected. Maknanya kita akan pilih 2 orang. Okey, represent the cooperative at another meeting. Okey, soalan dia find the probability. Kita nak mencari probability. The selected members are a male and a female. Maksud dia male and female. Okey. Jadi untuk yang di sini, kita boleh gunakan, ini sebabkan kita pilih 2 orang. Okey, kita akan pilih 2 orang. Okey. Jadi kita boleh gunakan number of male and female
divide by number of sample space. Okey. Untuk yang di sini kita perlu buat kira satu persatu, di mana kalau kita dapatkan number of male and female. Okey. Okey, sekarang kita punya male kita. Okey. Male kita adalah ini kalau kita jumlahkan ni 10, 15. Jumlah male kita adalah 15. Tetapi kita pilih seorang. Okey, kemudian female pula. Kalau kita pilih seorang female. Female tadi adalah 13 dan kita pilih seorang juga. Okey. Ini kalau kita kira ni jumlah dia adalah 65. Okey, sama juga number of sample space yang tanpa syarat, maka kita boleh gunakan jumlah kita adalah 28 male and female, kemudian kita akan pilih dua orang. Ini adalah 1, 2, 6. Okey. Jadi untuk yang di sini kita sambung balik. Untuk yang pertama tadi yang di atas nilai dia 65 dan yang di bawah tu adalah 1, 2, 6. Okey. Maka markah dia adalah kita dapatkan nilai number of male intersect female. So gunakan NCR. Ini kita cari number of M and female, kemudian kita akan cari number of sample space. Ini adalah K1 dan jawapan akhir dia adalah J1. So dua markah. Okey. Seterusnya soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ini adalah discrete random variable. Okey, maksudnya kalau kita lihat nilai X itu adalah 2, selepas 2, 4, 6 dan seterusnya 8. Kita nak mencari determine the value of K. Jadi kalau kita nak dapatkan constant, bila discrete kita mesti guna summation. Jadi kita akan gunakan summation of probability. Jumlah dia mesti samakan dengan 1. Setiap kali kita nak mencari constant, kalau discrete gunakan summation. Kalau continuous kita akan gunakan integration dan jumlah dia mesti samakan dengan 1. Jadi kalau kita jumlahkan probability 0.3 tambahkan dengan K, tambahkan dengan 2K, tambah dengan 4K dan nilai dia adalah 1. Maka kita proses, akhir sekali kita akan dapat nilai K itu adalah 0.1. So dari segi permarkahan, kalau setakat tulis formula tak ada markah, kita gantikan nilai dalam formula. Ini adalah K1 dan yang ini adalah J1. Okey, itu untuk soalan A. Kemudian untuk soalan B pula. Show that variance of X equals to 6.44. Okey, jadi kalau kita lihat balik formula untuk variance, kita perlukan expectation of X squared subtract to expectation of X ataupun mean squared. Okay. Jadi step yang pertama kita perlu dapatkan expectation of X squared. Okay. Maksud dia kita gunakan formula summation of X squared multiply by probability of X. Maka kita akan ambil X yang pertama 2 kuasa 2, probability adalah 0.3. Kemudian X yang kedua 4 kuasa 2. Kemudian nilai K tadi adalah 0.1. Kemudian kita teruskan lagi 6 kuasa 2 multiply by K 0.1 multiply by 2, so 0.2. Okey, kemudian kita tambahkan lagi 8 multiply by 8 squared multiply by 4 times K, K 0.1, so 0.4. Okey, ini kalau kita jumlahkan, maka kita akan dapat nilai dia adalah 35.6. Okey, 35.6. Okey, seterusnya kita perlu dapatkan expectation of X. So kita gunakan formula summation of X multiply by probability of X equals to, okey, untuk yang di sini X ni tak perlu kuasa 2. Kita hanya darabkan saja. 2 darab 0.3, kemudian nilai yang kedua 4 darab 0.1 darab, kemudian tambah darab tambah 6 darab 0.2 dan teruskan lagi 8 darab 0.4. Okey. So kalau kita jumlahkan ni kita akan dapat nilai dia adalah 5.4. Okey, 5.4. Maka daripada sini barulah kita dapatkan
variance of X equals to, okay, kita gunakan 35.6 tolakkan dengan 5.4 kuasa 2. Okay. Ini kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat 6.44. Okay. Dan kita berjaya tunjukkan. Okay, di sini kita ada 4 markah. Jadi kita dapatkan expectation of X squared, kemudian expectation of X, kemudian gantikan ke dalam formula, dan jawapan dia adalah 6.44. Okay, 4 markah. Okey, kemudian soalan C pula. Kita nak mencari find the cumulative distribution function of X. Ini adalah 2 markah. Okey, yang ini kita boleh buat terus. Okey, kita akan gunakan fx sama dengan, okey, kita akan ambil semua sempadan yang ada. Okey, kalau kita nak mudah, kita senaraikan dulu kita punya sempadan. Okey, sempadan kita ada nilai 2. Okey, 2. Kemudian kita ada 4, kita ada 6, kita ada 8. Maksud dia kita perlu pertimbangkan kita ada 5 kawasan. Okey, bermula daripada kawasan yang pertama. Okey, kita mulakan daripada kawasan yang pertama, X less than 2. Untuk less than 2 ni, jumlah probability dia tak ada. So ini adalah 0. Kemudian kawasan yang kedua adalah X between 2 and 4. Okey, yang kedua ni kita boleh letak sama dengan. Okey, sama dengan kita perlu letak salah satu. Kalau kita jumlahkan sehingga 2, maka nilai probability kita adalah 0.3. Okey, 0.3. Kemudian seterusnya, kawasan yang ketiga, X between 4 include and less than 6. Okey, kita jumlahkan sehingga 4. Maka 0.3 jumlahkan dengan 0.1. So kita akan dapat 0.4. Sama juga untuk kawasan yang keempat, kita boleh ambil X between 6 include and less than 8. Okay. Ini kalau kita jumlahkan sehingga 6, maka ini adalah 0.2. Jumlahkan 0.3 tambah 0.1 tambah 0.2. So kita akan dapat 0.6. Okey, kemudian untuk kawasan yang terakhir. Untuk kawasan yang terakhir kita boleh gunakan X more than or equals to 8. So kita jumlahkan sehingga sini, maka kita akan dapat nilai dia adalah 1. Okey. Okey, jadi kita punya permarkahan kita adalah K1, kaedah, dan jawapan penuh bersama dengan nilai kumulatif dia. Okey. Okey, kemudian soalan D. Okey, soalan D. If beta equals to 2 minus 3x, calculate the standard deviation of beta. Okay. Jadi kalau kita dapatkan beta, okay, tadi kita dah cari nilai variance of x equals to, ini daripada jawapan 2B tadi, nilai dia adalah 6.44. Okay. Maka kalau kita nak mencari standard deviation, kita perlu cari dulu variance dulu. So variance of beta, kita boleh gantikan variance of 2 minus 3x, dan kita permudahkan variance of constant 0 dan variance of negative 3x. So kita boleh ambil negative 3 squared multiply by variance of x. Ini kita akan ambil 9 darabkan dengan 6.44. Okey, 9 darab 6.44, kita akan dapat 57.96. Okey. Kemudian soalan nak cari standard deviation. Maka kalau kita nak mencari standard deviation of beta, maka kita boleh ambil nilai dia square root of 57.96. So kita akan dapat jawapan dia adalah 7.61. Okey, 7.61. So dari segi pemarkahan kita ada 3 markah. Kita dapatkan pengiraan untuk variance. Okey. So ini K1.
kemudian kita gunakan square root dan jawapan akhir kita adalah 7.61. 3 markah. Okey, kita lihat soalan yang ketiga pula. Okey, soalan yang ketiga. Okey, kita lihat soalan ini, an insurance agent has a 30% probability. Okey, ini merujuk kepada nilai P. Okey. Ini merujuk kepada nilai P sama dengan 0.30. Bila ada P, besar kemungkinan dia mesti ada N. Dia mesti ada N. So, untuk di sini kita ada N kita adalah 20 customers. So, itu adalah nilai N kita. So, bila kita ada N dan P, ini adalah binomial. Ini adalah binomial distribution with N 20 and P 0.3. Okey. Kemudian soalan dia, what is the minimum number of sale? Okey. Jadi kalau minimum number, maka kita gunakan simbol probability minimum. So kita boleh gunakan greater than or equals to. Okey, number of sales, katakan saya guna S lah. Okey, kalau kita guna lebih besar, maka S ni kita boleh panggil dia sebagai minimum. Kalau katakan soalan ini tukar kepada maksimum, maka gunakan less than or equal. Okay, baru kita namakan S itu adalah maksimum. Okey, kemudian dia punya syarat dia adalah if there is N 89.29%. Okey, maksud dia kalau kita tulis dalam bentuk nilai probability, kita boleh ambil 0.8929. Okey, sekarang ni kita nak mencari number of sales. Okey, jadi kita gunakan, kita boleh refer kepada table, cari N20, dan P0.3. Okey, yang ini terus kita baca dalam table. Jadi kalau kita baca dalam table, from, kita boleh tulis kat sini kalau nak tulis, from the binomial table. Okay, binomial table. So kita akan dapat nilai X tu adalah sama dengan 4 yang memberikan nilai 0.8929. Okay. Maka daripada sini kita terus dapat S tu sama dengan 4. Okay, S tu sama dengan 4. Okey, so daripada sini kita tulis dulu ini adalah K1. Okay, maklumat daripada statement tu. Kemudian kita refer kepada table dan kita samakan. So K1 J1. Okey. Yang ini kita boleh ambil dia sebagai B1. Ini adalah B1. So yang ini kita ada markah. So markah yang pertama, kita mesti ada maklumat P dan N. Kita keluarkan. Itu adalah B1. Kemudian kita daripada statement ni kita tukar dalam bentuk simbol matematik. So ini adalah K1 dan kita baca daripada table K1, comparekan, selesaikan, carikan nilai S. So nilai markah dia adalah 4. Okey, kemudian seterusnya dengan maklumat yang sama, X distributed by binomial with N 20 and P 0.30. Okey, kita nak mencari how many expected successful sales. Expected ni sama dengan mean. Maka kita boleh gunakan mean. Mean. Okey, mean ni dia boleh sama dengan N darab P sebab ini adalah binomial. So 20 darab 0.30. Okey, maka mean kita sama dengan 6. Okey, mean sama dengan 6. Okey. Jadi untuk maklumat yang awal ni, probability ni, ini merujuk kepada untuk sale to any customer who make appointment with him on a typical day. Ini untuk satu hari lah. Jadi sekarang ni kita nak bincang untuk 2 hari. Okey. Jadi kalau kita refer dari di sini, maka ini untuk satu hari, for one day. For one day. Tapi sekarang ni untuk soalan ni kita bincang untuk 2 days. Jadi for 2 days, maka mean kita adalah
2 darab 6, iaitu sama dengan 12. Okey. Jadi untuk pemakaian di sini adalah kita cari min dulu. Okey, kita cari min, ini adalah K1 min. Kemudian kita dapatkan nilai dia K1. Kemudian disebabkan 2 hari kita darab 2 dan jawapan dia. Okey. So jumlah dia adalah 2 markah. Okey, dari segi pemarkahan ini sebenarnya jumlah markah dia adalah 2 markah. So K1, ni K1 kita dapatkan min, kemudian daripada situ kita akan darab 2 terus kepada jawapan. So jumlah markah dia adalah 2 markah. Okey, kita lihat section B pula. Okey, section B. Okey, untuk soalan yang pertama ni. Okey, show that the equation cos x equals to 2x has a. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Show that the equation cos x equals to 2x has at least one real root in the interval 0 to 1. Okey, kalau kita nak show ni mudah je. Okey, katakan kita start dengan let. Okey, let fx equals to, okey, semua ni kita bawa ke sebelah kiri. So kita akan ambil cos x subtract to 2x. Okey, kemudian kita pertimbangkan nilai dua sempadan ni. Yang pertama kita ganti nilai 0. Okey, kita ganti nilai 0, so kita gunakan cos 0 subtract to 0. 2 multiply by 0. Okey. Yang ini pastikan kita gunakan calculator, pastikan mesti tekan mode radian, tekan mode radian. Setkan mesti gunakan mode radian. So kita akan dapat nilai dia adalah 1. Okey, nilai dia equals to 1, ini more than 0. Okey, kemudian kita ganti nilai 1 pula. Substitute x equals to 1, so cos 1 subtract to 2 multiply by 1. Okey. Jadi pastikan bila guna calculator tu, pastikan mesti guna mode radian. Setkan dulu mode radian. Kemudian kita gunakan cos 1 subtract to 2. Maka kita akan dapat nilai dia adalah negatif 1.4597. Kita bukan nak lihat nilai ni, tandaan dia. Ada perubahan daripada positif ke negatif. Okey. Jadi kalau kita buat kesimpulan, since F0 ni, okey, F0 greater than 0 and F1 less than 0. Okey, maka kita boleh buat kesimpulan therefore there is, okay, there is at least one real root in the interval okay, interval 0 to 1. Okey. Jadi kalau dari segi permarkahan ni, kalau kita nak show ni dua markah, kita tunjukkan yang ni K1 dan kesimpulan J1. Kesimpulan dia mesti tunjukkan ada perubahan tanda. Dan kita buat kesimpulan dua markah. Okey, seterusnya. Okey, hence, maknanya kita gunakan maklumat tadi. Hence, using the Newton-Raphson method, show that the iterative equation of the root is,
Okay, sekarang ni kalau kita refer kepada Newton-Raphson method, formula general form dia adalah x n sub 1 equals to x sub n subtract to function dia yang asal divide by first derivative of function x n. Okay. Okay, tadi kita dah lihat fx kita adalah cos x subtract to 2x. Dan kita gantikan, kalau kita differentiate cos, kita akan dapat negative sign. So negative sign x, differentiate negative 2x adalah negative 2. Okay. Okay, jadi kita gantikan. Ni kalau kita gantikan, kita akan dapat x sub n subtract to fx sub n. So kita boleh gunakan cos x sub n subtract to 2x sub n. Okay. And then divide by, okay, kita differentiate. So kita akan ambil sin x sub n minus 2. Okay. Ini kalau kita permudahkan, equating the denominator. So saya akan ambil ni negative sin xn minus 2. Okay. Kalau kita darabkan dengan yang ni, okay, maka kita akan dapat, okay, ini sebenarnya kalau kita permudahkan ni, ini dia akan jadi positif. Ini negatif ni kalau saya keluarkan, dia akan jadi positif. Positif. Okay. So ini akan jadi positif. Jadi kalau kita permudahkan ni, ya, ini sebenarnya akan jadi positif. So kita akan ambil denominator dia sin x plus 2. Ini kalau kita darabkan, ini akan jadi positif, ini akan jadi positif, ini pun positif. So kita darab silang, nanti kita akan dapat xn sin x sub n plus 2. Kemudian kita boleh yang ini kita akan ambil subtract to cos x sub n plus 2x sub n, ataupun kita gunakan tolak. Okay, yang ni tolak 2x sub n. Okay, jadi kalau kita permudahkan ni, kita akan tulis ini 2x sub n. Ini adalah 2x sub n, betul kan? Ini adalah 2x sub n. Dan kalau kita permudahkan, akhir sekali kita akan dapat x sub n sin x sub n plus cos x sub n. Okay, yang ini adalah positif, positif. Okay. So kita akan dapat yang ini divide by sin x sub n plus 2. Okay. So ingat ni, ini sebenarnya ni semua tadi ni kita boleh tukar kepada x sub n plus negatif ni saya factorize, darabkan dengan negatif luar, dia akan jadi positif. So kita boleh gunakan cos x sub n, yang ini minus 2x sub n divide by positif sin x sub n plus 2. Okay. Ini hasil daripada kalau kita jadikan negatif ni saya factorize, maka ini akan jadi positif. So yang ni kekal. Jadi kalau kita samakan denominator, kita akan dapat yang ni. So jawapan akhir dia. Okey, so daripada sini kita gantikan, ini adalah K1. Okey. K1 gantikan ke dalam formula. Okay, gantikan ke dalam formula. Kemudian kita proses. Dan pastikan kita berjaya tunjukkan sama seperti soalan. So 3 markah. So yang awal tadi 2 markah, ini 3. So jumlah dia adalah 5 markah. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Okay, soalan yang kedua ini adalah soalan ellipse with
equation. Kita diberi ellipse equation. Pass through points -7, 0. Maknanya kita ada 3 point. Jadi kalau kita ada 3 point, kita gantikan je. So yang pertama, at point -7, maksudnya X ni ganti dengan -7, Y ni ganti dengan 0. So yang pertama kita akan dapat 49A. Kemudian yang ni adalah 0. Kemudian B ni kita letakkan dengan -7, so -7. Kemudian C pun 0. Kemudian plus 7 equals to 0. Okay. So daripada sini kita akan dapati bahawa yang B tadi adalah ni -7B, tertinggal -7B. So 49A tolak 7B. Ini tolak 7B. Okey, ni kalau kita permudahkan ni. Ni kalau kita ringkaskan ni, semua bahagi dengan 7. Kalau semua bahagi dengan 7, so kita akan dapat 7A tolak B sama dengan -1. Ini adalah equation yang pertama. Kemudian kita gantikan at point -1, 2. Maka kita akan gantikan, so dapat ini adalah A. Ini akan dapat 4 kali 3, 12. So 12. Kemudian tolakkan dengan B. Kemudian tambah 2C tambah 7 equals to 0. Okay. So daripada sini kita permudahkan. Okay, kita akan dapat A tolak B. A tolak B tambah 2C sama dengan -19. Ini persamaan yang kedua. Kemudian at point -10. Okay, kita gantikan. So dapat A. Yang ni akan jadi 0. B ni akan jadi -B. C tu akan jadi 0. Kemudian plus 7. Plus 7 equals to 0. Okay. So daripada sini kita boleh ambil A tolak B sama dengan -7. Ini persamaan yang ketiga. Okey, kita perlu cari A, B dan C. Selepas itu baru kita jawab soalan. Find the standard equation of the ellipse. Okay. So kita selesaikan ni. Okay, antara kaedah yang kita boleh selesaikan, mungkin kita boleh eliminate. Kita boleh eliminate B ni dengan cara equation yang pertama tolak dengan equation yang ketiga. So 7A tolak A dapat 6A. Yang ini akan jadi 0, tolak 1 tambah 7. So dapat 6. Maka A itu sama dengan 1. Itu yang pertama. A sama dengan 1. Kemudian kita boleh pilih equation yang ketiga. Gantikan A itu nilai di 1. So 1 tolak B sama dengan -7. Maka daripada sini B itu adalah -7. So B 1 tambah 7, 8. So B itu adalah 8. Kemudian kita gunakan persamaan yang kedua. Gantikan nilai A dan B yang kita dapat tadi. So kita akan dapat 1 tolak 8 tambah 2C sama dengan -19. Ini kita proses. Akhir sekali C itu kita akan dapat nilai dia adalah -6. Okey, selesaikan ya. So ini -9. -9 bawa ke sana, ditambah 9, so -10. Okey. Ini negatif bawa ke sana. So -7. Ini -7 eh. So -7. Okey. -7 tambah 19. Okey, bawa ni jadi tambah 7 jadi 12 lah.
So dapat C sama dengan negatif 6. Okey. Jadi daripada sini kita boleh ganti balik. So gantikan A, kita boleh tulis sebagai X kuasa 2. Kemudian tambah 3Y kuasa 2. Kemudian B adalah 8, so 8X. Kemudian C negatif 6 tambah 7 sama dengan 0. Okey. Jadi dari segi permakahan ni, kita gantikan nilai. Gantikan nilai titik ni ke dalam equation. So ini adalah K1. Ini adalah K1. Itu untuk yang pertama. Kemudian dua yang berikutnya adalah K1 juga. Kaedah yang sama, ganti nilai. Kemudian selesaikan untuk dapatkan nilai A, B, C. Okay, so 1, 2, 3 dan jawapan. Okay, dan jawapan. Tapi soalan ni dia tak nyatakan A, B, C tu ya. So ini adalah K1. Kemudian kita berjaya sampai ke sinilah. Ini K1. Kita dah cari nilai A, B, C tu, gantikan dalam general form of ellipse equation. Okay, so di sini kita ada 4 markah. Okey, kemudian soalan yang pertama kita nak mencari find the standard equation of the ellipse. Yang ni belum jadi standard equation lagi. Jadi kita ambil daripada sini, kita sambung balik. Ini adalah X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 8X tolak 6Y tambah 7 sama dengan 0. Jadi yang pertama kita kumpulkan dulu X. So X kuasa 2 tambah 8X. Kemudian yang kedua kumpulkan Y. 3Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 7 sama dengan 0. Okey, kemudian kita gunakan combinatorial square. So kita akan dapat yang ni. Ini untuk yang pertama. Kemudian sebenarnya yang ni kita kena factorize ni. Okey. Sebenarnya kita boleh factorize. Ni sebenarnya kita boleh ambil 3 in bracket Y kuasa 2 tolak 2Y. Okey. So kita ambil daripada sini. So kita letak sini tambah 3. Yang dalam ni kita gunakan combinatorial square. So kita akan ambil Y tolak 1 kuasa 2 tolak 1 balik. Okey, ini untuk yang ni. Kemudian yang lain-lain ni kita akan ambil tambah 7. Ni kekal. Tambah 7 sama dengan 0. Okey, maka kita permudahkan. So X tambah 4 kuasa 2. Kemudian tambah 3Y tolak 1 kuasa 2. Jumlahkan semua nombor tu bawa ke sebelah kanan. Iaitu negatif 16. Kemudian kita akan ambil tolak 3 tambah 7. Bawa ke sebelah kanan. Okay. Kemudian untuk standard form, kita kena pastikan sebelah kanan ni mesti 1. Jadi semua bagi dengan 12. Okay. Jadi kita akan tukar penulisan ni kepada X tambah 4 kuasa 2 per 12. Tambah dengan, ni kalau bagi dengan 12, kita akan dapat per 4. Samakan dengan 1. Okay. Kemudian soalan seterusnya, hence state its. Maknanya kita hanya nyatakan saja center. So daripada sini center kita adalah negatif 4, 1. Kemudian kita perlu dapatkan vertices. Okey, kalau vertices kita hanya senaraikan major vertices. Okey, kalau di sini, kalau kita lihat di sini, nilai yang paling besar tu yang di sini. Maksud dia A itu berada di bawah X. Kalau A itu berada di bawah X, maka kita punya ellipse kita adalah parallel to horizontal. Kita mesti dapatkan yang ni sebab
nilai yang paling besar tu berada di bawah X. Okey. Okey. Jadi kalau kita buat lakaran di sini, sekarang yang tengah ni adalah vertices. Bukan vertices, yang tengah ni adalah center. Kemudian vertices yang pertama sebelah kanan V1, sebelah kiri V2. Okey. Jadi katakan kita kira dulu untuk V1. Okey, V1 bila daripada center dia bergerak ke kanan, maka X tu yang berubah. Jadi koordinat X tu yang berubah. Kita akan kalau ke kanan tambahkan sebanyak A. Bila major vertices mesti guna A. A tu kita ambil bacaan daripada nilai yang paling besar yang bawah ni. So square root of 12. Okey. Maka kita gunakan jawapan dia adalah kalau ke kanan kita ambil punca 12. Kemudian yang satu lagi kita ambil tolak. Dan nilai Y kekal sama. Okey. Okey, dari segi permakahan, okey, kita gunakan, kita cari commutator square. Okey, kita cari commutator square. So yang ni lah, ini K1. Okey, kemudian kita proses sampailah dapat sini, ini K1. Kita proses sampailah kita dapat yang ni. Kemudian jawapan. Nah, ini yang kita nak ni. Soalan yang pertama, find the standard equation. Inilah jawapan yang pertama. So 3 markah. 3 markah. Kemudian hence kita nak state je center dan vertices. So ini adalah B1 center. Kemudian yang ini adalah B1. Pastikan dia mesti ada dua-dua jawapan. Okey. Maka jumlah dia adalah 9 markah. Okey, soalan nombor 3. Okey, a circle of diameter 8 units. Okey, maksud dia kita ada satu circle, diameter dia adalah 8 units. Maksud dia kalau kita lihat dari segi lakaran dia, okay, ini adalah katakan ini center, maka dia punya radius dia adalah 4. Okay, radius dia adalah 4. Okay, kemudian is embedded in a square of area 64. Maksud dia kita ada circle berada di dalam bentuk square. Okay, dan square ni dia punya area dia adalah 64. Okey, kemudian kita ada maklumat tambahan. Suppose that the lowermost right vertex. Itu maksud dia merujuk kepada kalau kita lihat tadi bentuk square tadi, kita lihat sebelah kanan bucu yang paling bawah sekali. Bucu yang paling bawah sekali adalah koordinat dia adalah A14. Okey. Jadi kalau kita dapatkan general equation of the circle, kita mesti ada dua maklumat. Yang pertama kita mesti ada radius. Kemudian yang kedua kita mesti ada maklumat center. Okay, kita mesti ada maklumat center. Jadi yang pertama kita dapatkan dulu maklumat radius. Radius mudah aja, kita ada diameter 8, maka kita bahagikan dengan 2 iaitu 4. Okay, so R kita adalah 4. Kemudian kalau kita nak mencari center pula. Okay, kalau kita nak mencari center, kita boleh rujuk daripada sini lah. Okey, katakan sini X kita adalah sama dengan 1. Maka kalau kita ambil 1 tolak 1 tolak 4. So center kita adalah negatif 3. Kita ambil 1 tolakkan dengan 4. Kemudian untuk Y pula, ini bacaan Y kita adalah Y sama dengan 4. Jadi kalau kita gerak sebanyak 4 unit, maka Y itu akan bertambah jadi 4 tambah 4, 8. Jadi center kita adalah negatif 3, 8. Okey, kemudian sebelum kita dapatkan general equation, kita boleh gunakan daripada standard form. Kita ada center, so kita boleh tulis X tambah 3 kuasa 2 tambah dengan Y tolak 8 kuasa 2, dan radius kita adalah 4 kuasa 2. Okey, jadi nanti kita expand. So kita akan dapat ini Y kuasa 2 tolak 16Y tambah 64. Yang ini sama dengan 16. Maka kita permudahkan, akhir sekali nanti kita akan dapat X squared plus Y squared plus 6X minus 16Y plus 57 equals to 0.
Okey. So daripada sini kita ada 4 markah. Jadi kita dapatkan dulu radius dengan center, ini adalah B1. Kemudian kita masukkan ke dalam standard form. Kita expand sampailah kita akan dapat jawapan. Jadi jumlah markah dia adalah 4 markah. Okey, kemudian untuk soalan B pula. Soalan B. Kemudian if the point B negative 0.6 and 4.8 is on the circle, find the distance between the points A and B. Okay, jadi kalau untuk distance, yang pertama tadi point A kita adalah point A, okay. Point A kita adalah 14, kemudian point B kita adalah negative 0.6, 4.8. Jadi kalau kita dapatkan distance AB, maka terus kita boleh ambil formula square root of nilai X 1 tolak 0.6. So 1 tambah 0.6 kuasa 2. Kemudian nilai Y 4 tolak 4.8 kuasa 2. Okey. Ini kalau kita kira ni, kita akan dapat nilai dia adalah 4.5/5 unit. Ini dia punya jarak dia. Okay, jarak ni biasanya kita gunakan simbol oscillar value. Ini markah dia adalah 1 markah. Ini adalah markah B1. Okay, B1. 1 markah. Okey, seterusnya. Kemudian the tangent equation. Kita nak mencari find the tangent equation to the circle at point B. Okey. Jadi, kalau kita dapatkan tangent, katakan saya ada circle. Okey, kita ada circle. Okey, kemudian B itu adalah tadi ni 1 4 ke ni? 1 4. Okey, katakan B itu adalah di sinilah contoh Katakan ini adalah point B lah. Okey, kita dapatkan tangent. Okey, tangent tu katakan di sinilah. Ini tangent ni adalah garis yang langgar circle pada satu titik. Ya, ini tadi kita dah ada equation of circle tadi, kita dah kira equation dia adalah x squared plus y squared plus 6x minus 16y plus 57 equals to 0. Okey. Point B tadi adalah yang ni lah, negatif 6, negatif 0.6 dan 4.8. Jadi kalau kita dapatkan tangent equation, mudah je. Kita gantikan ke dalam equation ni. Kita gantikan je. Okey, cara dia adalah, so kita tulis dua formula dia. X kuasa 2 kita gunakan X darab X sub 1. Y kuasa 2 kita gunakan Y multiply by Y sub 1. Kemudian, yang ini kalau kita nampak ini 6, kita keluarkan, factorize 2. So, kita akan dapat tambah 3. Factorize 3. Tinggalkan 2 tu. Yang 2X tu kita pecah. X tambah X sub 1. Seolah-olah macam kita buat X tambah X adalah 2X. 2X darab 3 dapat 6X. Yang ni pun sama juga. Kita factorize 2. So, kita akan dapat negatif 8. Negatif 8. Yang ni kita ada 2Y. So, Y plus Y sub 1. Kemudian tambah 57. Tambahkan dengan kosong. Yang X sub 1 dan Y sub 1 ni kita ambil point B tu. Point B adalah negatif 0.6 dan 4.8. So, kita gantilah. So, kita gantikan. X sub 1 tu adalah negatif 0.6. So, saya boleh negatif 0.6 X. Kemudian yang Y ni kita baca 4.8. Y. Kemudian plus 3X tolak dengan 0.6. Kemudian tolak 8. Y 4.8. Tambah 57. Samakan dengan 0. Okey, nanti kamu proses ni. Akhir sekali kita akan dapat Y itu sama dengan 3/4 X tolak 21/4. Ini untuk jawapan akhir dia.
Okay, jadi untuk soalan yang pertama kita dapatkan tangent line. So tangent line kita dapat 2 markah. Untuk dekat sini 2 markah ya. So gantikan point dalam tangent equation ni. So jawapan. So 2 markah. Kemudian soalan seterusnya, hence find the normal equation. Normal equation. Jadi kalau dapatkan normal equation mudah aja. Kita pertimbangkan point B juga. So kita akan ambil negatif 0.6 4.8. Okey, maka kita gunakan katakan saya gunakan formula y tolak y sub 1. Saya gunakan formula y tolak y sub 1. Y tolak y sub 1. Sub 1 tu adalah 4.8. Kemudian saya darabkan dengan gradient of normal. Gradient of normal ni kita boleh ambil daripada sini. Ini gradient of tangent. Bila normal, kita gunakan m sub 1. Kita boleh gunakan m sub 1 multiply by m sub 2 equals to negative 1. Sekarang ni m sub 2 ni adalah normal. Normal. So tangent tu adalah 3/4. Maka kita akan dapat m normal. Kita akan dapat negatif 4/3. So kita gantilah. Negatif 4/3. Kemudian x tolak 0.6. So tambah 0.6 ni. Okey, maka kita permudahkan. Kita akan dapat y sama dengan negatif 4/3 x tambah 4. Okey. Yang ni saya menggunakan formula yang kedua. Biasa kita gunakan y equals to mx tambah c. Sekarang ni saya gunakan formula yang kedua. Kalau nak gunakan formula y sama dengan mx tambah c pun boleh. Okay. Yang ini adalah gradient of normal. So, selesaikan. Yang ini 2 markah juga. Ini K1, 3 markah. Kita gantikan nilai gradient of normal 1. Gantikan ke dalam formula. Kemudian jawapan 3 markah. Okay, 3 markah. Okey, kemudian soalan 4. Soalan 4. Kita diberi straight line equation, vector equation. Yang ni. Kemudian kita ada line equation 1, kemudian kita ada plane equation. Okay, find point P such that it is the intersection point between the line and the plane. Okay, maksudnya kita kena dapatkan point P ni adalah intersection point between line and plane. Okay. Jadi daripada vector equation ni, okay, daripada vector equation, ini daripada line ya. Okay, daripada line, kita tukar dalam bentuk Cartesian. Jadikan T itu ataupun X sebagai tajuk. Kalau kita jadikan X sebagai tajuk, saya akan ambil X sama dengan 4 tambah dengan 3 lambda. Daripada sini, saya tukar dalam bentuk Cartesian equation. Kemudian Y sama dengan negatif 3 tolak dengan 4 lambda. Z sama dengan 7 tambah 5 lambda. Okey, so kalau kita tulis ni 1 markah. Kemudian kita ambil maklumat ni, kita gantikan ke dalam plane. Okey, dalam plane ni kalau kita gunakan plane, kita gunakan dalam bentuk Cartesian. So kita gunakan 4x plus 3y plus 5z samakan dengan 17. Okey. So kita gantikan ni. Ni 4 darabkan dengan 4 tambah 3 lambda. Kemudian 3 darab y. Negatif 3 tolak 4 lambda. Kemudian tambah dengan 5z. 7 tambah 5 lambda. So daripada sini selesaikan. Kita cari lambda tu. Ini kamu selesaikan nanti. Saya ringkaskan. Lambda tu adalah negatif 1.
Kemudian bila kita nak dapatkan koordinat, kita gantikan lambda ni sama dengan negatif 1. Maka dapatlah point P kita. Point P kita gantikan 4 tolak 3. 4 tolak 3, 1. Y sama juga negatif 3 tambah 4. Dapat 1 juga. Kemudian untuk Z, 7 tolak 5, 2. Okay. So kita akan dapat jawapan. Jadi 5 markah. Okay, 5 markah. Jadi yang pertama ni markah dia adalah daripada line tu kita dapatkan dalam bentuk Cartesian. Plane pun sama. Gantikan K1. Kemudian proses sampai kita dapat nilai lambda. Okay, kita proses, yang ni J1. Sampailah kita dapat point P. Okay, jumlah dia 5 markah. Okey, kemudian kita nak dapatkan acute angle theta between the line and plane. Ini adalah angle between line and plane. Okey, kalau kita ada line dan plane ni katakan saya lukis ni. Ini adalah plane. Kemudian kita ada line. Okay, katakan saya ada line kat sini lah. Okey, saya ada line sini. Ini adalah line. Okey, kalau kita nak cari angle, yang pertama kita gunakan maklumat, kalau daripada line ni kita gunakan maklumat V. Kalau daripada plane kita gunakan maklumat normal. Okey, dekat sini memang ada V lah ni. Ini adalah V. Yang normal tu yang ni. Ini adalah normal. Normal. Okey. Maka kalau kita gunakan maklumat dua maklumat ni, ini adalah angle between V dan N. Katakan alpha. Tetapi soalan nak angle between line and plane. Maka kita sebenarnya cari yang ni lah ni. Jadi kena hati-hatilah. Kalau kita guna maklumat awal V dan N, kita tak terus dapat jawapan. Kita dapat angle between N dan V. Tapi jawapan akhir ni kita kena ubah sesuai sikit. Okay? So kita katakan yang pertama tu saya guna simbol angle tu alpha. Alpha ni kita gunakan inverse of cos. Kemudian kita ambil, ni saya tulis dua formula dia, line dia katakan V, normal N, divide by magnitude of V, magnitude of N. Okay, so kita kira ni inverse of cos. Okay, V kita adalah yang ni lah, 3 tolak 4 dan 5. Okay, katakan saya gunakan macam ni lah. Nanti 3 kena 3. Kita ambil bacaan 3, negatif 4, 5. Ini adalah V. Kita dotkan dengan N. N tu kita baca daripada sini. So, 4, 3, 5. Okay. Ini daripada V, ini adalah N. Kemudian divide by, yang di bawah ni kita gunakan magnitude. Magnitude tu maksudnya kita ambil V tadi. V ni, kita kuasa duakan dia. 9 tambah 16 tambah 25. Ini untuk V. Kemudian untuk N pula sama juga, 16 tambah 9 tambah 25. Okey, yang atas ni kita dotkan. Maka kita akan dapat, untuk yang di atas kita akan dapat 25, yang di bawah ni adalah 50. Okey. Maka jawapan yang awal tu adalah 60. Tetapi ingat yang kita kira tu bukan kita menjawab soalan, kita baru mencari angle between normal and parallel vector. Maka theta yang kita nak cari itu adalah sama dengan 90 tolakkan dengan 60 darjah. Jadi jawapan hari itu pastikan mesti tinggalkan jawapan dalam bentuk 30 darjah. Okey, jadi yang pertama tu kita gantikan V dan N tu ke dalam formula. Kemudian kita dapatkan angle yang pertama dan jawapan. Pastikan 90 tolak 60. Okey.
Okey, kemudian soalan yang seterusnya, kita diberi line yang kedua, straight line L2. Lies on the plane pi. Maknanya straight line tu, yang kedua tu berada di atas plane. And passes through point P with the acute angle theta, being the angle between the line L1 and L2. Determine the vector equation of L2. P dia adalah sama dengan 3 negatif 4, 3 negatif 4 dan 5. 5. Ini maklumat parallel vector untuk line yang pertama. Okey, kemudian daripada plane, normal dia adalah kita boleh ambil bacaan normal tadi T4 4 3 dan 4 3 dan 5. 5. Okay, jadi kalau kita buat lakaran, ini kita punya plane. Ini kita punya plane ya. Kemudian L2 ni lies on the plane pi. Okey, maksud dia kalau saya buat line yang kedua ni, dia berada betul-betul di atas plane. Ini adalah line yang kedua. Okey, line yang kedua. Kemudian kita ada line yang pertama. Okey, katakan line yang pertama tadi, yang tadi lah. Yang angle tadi 30 tadi. Ini line yang pertama. Okey, daripada plane ni, kita ada normal. Daripada plane ni, kita ada normal. Kita ada normal di sini. Okay, katakan saya buat sini. Ini adalah normal kepada plane. Okey, jadi step yang pertama, kita cari normal dulu di antara N dan L1. Okay. Maknanya kita cari dulu normal. Okay, normal between L1 and normal daripada plane. Okay. Katakan kita dapatkan, katakan saya labelkan N2 lah. So N2 ni kita boleh ambil I, J, K. Saya cari dulu N2 ni. Katakan N2 ni di sini lah. Saya crosskan ni. Kita crosskan sini, kita akan dapat mungkin di sini kot. Okay. Mungkin kita punya N2 tu yang ni. N2. Okay, mungkin di sini. Jadi step yang pertama kita dapatkan N2 dengan cara kita crosskan N dan L1. Jadi kita boleh ambil, katakan saya ambil line dulu. Okay, saya ambil line 3, negatif 4, 5. Ini adalah line. Kemudian normal adalah yang ni, 4, 3, 5. Okay, 4, 3, 5. Okay, kemudian kita selesaikan ni. Ni kamu selesaikan ni. Cari, gunakan determinant. Ini saya bagi jawapan hari ni adalah yang ini kita akan dapat negatif 35. Okay, kita dapat negatif 35 I tambah 5J tambah dengan 25K. Okay, yang tu. Kemudian daripada situ baru kita dapatkan V2 kita. V2 ni kita ambil daripada kita cross antara N dan N2. Okay. Jadi untuk dapatkan V2 ni kita ambil, kita crosskan. Okay. Kita crosskan, ini adalah I, J, K. Kita crosskan N tadi, N2 tadi, kita ambil negatif 35, 5, kemudian 25. Kita crosskan dengan normal yang pertama. Normal yang pertama adalah 4, 3, 5. 4, 3, 5. 4,
3, 5. V2 sih. So, yang V2 ni adalah kita ambil normal yang kedua, kita crosskan dengan normal yang pertama untuk dapatkan V2. So, kita akan dapat ni lah V2. Okay, kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat, katakan kita selesaikan ni. Okey, yang ini kita boleh ambil ni cross, so 5, 25, 35. Okey, kemudian ini I, tolakkan dengan J. Okey, J negatif 35, 25, 45. Ini adalah J. Kemudian tambahkan dengan K. K kita adalah negatif 35, 5, 4, 3. Ini adalah K. Okay. Maka kita akan dapat, okay, kita selesaikan ni. Okay, 25 tolakkan dengan 25 darab 3. So, kita dapat negatif 50. Negatif 50 I. Kemudian negatif 35 darab 5. Kemudian tolakkan dengan 100. So, kita akan dapat positif 275. J kemudian negatif 35 darabkan dengan 3. Kemudian tolakkan dengan 20. So, negatif 125. 125K. Ikutkan kita punya jawapan kita. Kita nak mencari line yang kedua, iaitu kita gunakan R equals to A plus TV. Okay, yang A ni kita boleh gunakan sebagai point P. Okay, point P tadi adalah 1, 1, 2. Point P tadi. So, kita punya equation R equals to I plus J plus 2K. Okay, plus D. V kita adalah negatif 50 I tambah 275J tolak 125K. Ataupun kita boleh tulis jawapan kita. Okey, katakan yang ini saya boleh kecilkan. Kita kecilkan semua bahagi dengan 25. Okey, kalau semua bahagi dengan 25, ini saya bahagikan dengan 25. Okey, maka nilai 25 tu saya masukkan ke dalam T. Boleh juga. So, kita akan dapat negatif 2i plus kemudian 275 bahagi 25. Kita akan dapat 11. So, 11J. Kemudian yang ini kalau bahagi dengan 25, 5. So, kita boleh ringkaskan kepada jawapan yang ni lah. Okey. Maksudnya yang 25 ni, kalau saya factorize 25 tu saya masukkan ke dalam T. Jadi kita boleh tulis dalam bentuk ringkasan yang macam ni lah. Okay. Ataupun kita boleh juga buat jawapan R sama dengan I tambah J tambah 2K. Yang V tu saya ambil yang ni, 2I tolak 11J tambah 5K. Yang ni pun betul juga. Sebab dia V ni sama ada dia arah dia ke kanan ke ataupun ke kiri. Begitu. Okey. So dua jawapannya kita terima lah. Okey. Tadi dari segi pemakahan dia. Dari segi pemakahan kita mencari N2. Kita mencari N2. Ini markah dia adalah K1 G1. Mencari N2 yang tadi. Kemudian kita mencari V2. Sama juga K1 G1. Dua markah dan kita gantikan ke dalam formula K1 kemudian jawapan. Jawapan ni sama ada yang di atas ataupun di bawah. Dua-dua sama. Okay, ataupun nak tinggalkan jawapan yang ni pun boleh. Sama. So jumlah markah dia adalah 6. Okay, soalan nombor 5. Kita diberi cumulative distribution function of a discrete random variable. Okay, maksudnya ini adalah discrete dan kita diberi cumulative. Seperti yang ni lah. Ini sama dengan cumulative. Saya boleh tulis sebagai fx. Okey, kemudian kalau cumulative, kita lihat balik takrifan cumulative untuk discrete. Ini adalah probability
X less than or equals to 1K. Dia mesti menggunakan less than. Jadi kalau kita jumpa soalan ni, kita boleh terus menggunakan kumulatif, tetapi kita kena ubah. Okey. Kita kena ubah, kita salin dulu soalan ni. Pastikan simbol less than mesti ada sama dengan. Mesti ada sama dengan. So kalau less than or equals to, discrete dia akan berhenti pada nilai. Kalau sebelum 2 dia mesti 1. So kita akan ambil nilai 1. Kemudian untuk yang sebelah kiri ni, kita kena ubah supaya simbol dia adalah tiada sama dengan. Iaitu kalau lebih besar maka kita gunakan negatif 1. Okay. Jadi kalau kita lihat balik, kalau saya senaraikan, nilai sebelah kanan ni sama dengan sebelah kiri. Iaitu kalau greater than negative 1, mesti bermula dengan 0. Sama. Kemudian kalau saya buat less than or equals to 1, sama dengan ini. Less than tu maksudnya dia berhenti pada 1. Jadi kalau saya senaraikan, nombor dia adalah bermula daripada 0, kemudian berhenti pada 1. So kalau saya gunakan yang ni pun, maksud yang sama. Ini maksud yang sama. Jadi kalau kita dah berjaya tulis macam ni, kita dah pastikan less than tu ada sama dengan, maka terus kita akan ambil F1 subtract to F negative 1. So kita akan gunakan F1 subtract to F negative 1. Jadi kalau kita refer kepada F1, kita cari yang ada sama dengan 1. So nilai dia 7/8. Jadi jangan silap, kita jangan ambil atas ni, ambil yang bawah ni, yang ada sama dengan. Tolak dengan F negative 1. Sama juga yang ada sama dengan negative 1 ni adalah 1/8. Okay. Maka jawapan dia adalah 6/8. Okay. 6/8 ataupun kita boleh ringkaskan kepada 3/4. Okay. 3/4. So dari segi pemakaran dia adalah, ini adalah K1. Ini adalah K1. Kemudian dia ni adalah jawapan. Okay. Seterusnya. Okey, kita nak mencari first quartile. First quartile ni maksudnya kita boleh gunakan F in bracket Q1. Kalau first quartile ni kita terus samakan dengan 1/4. Kalau median kita kena ambil 1/2. Okey. Kemudian kita sekarang ni ada banyak function ni. Kita nak pilih yang mana satu. Okey, jadi kita kena lihat mana yang hampir sama dengan 1/4. Kalau kita ambil 3/8, 3/8. Ini baru 0.375. 1/4 ni adalah 0.25. Kalau saya ambil 1/8, 1/8 0.125. Okay, ini kalau saya lihat nilai dia, ini adalah nilai 0.125. Kita nak 0.25. So ini tak boleh. Maka kita akan pergi yang berikutnya. Kalau kita pergi berikutnya, 3/8. 3/8 0. Ini nilai dia adalah 0.375. Jadi first quartile tu mesti berada di sini. Yang ni tadi kita reject sebab nilai dia kurang daripada 0.25. So kita ambil yang berikutnya. Okay. Jadi nilai Q1 dia antara 0 and 1. Jadi kita gunalah function ni 3/8. Antara 0 dan 1 kalau discrete, maka nilai dia mesti 0. Sebab antara 0 dan 1 ni kalau sama dengan tu merujuk kepada nilai 0. Okay. Therefore, okay. So kita boleh tulis. So kita rujuk kepada yang ni. Maka kita refer kepada F1, F0 approximate to 1/4. Maka Q1 tu adalah 0. Okay. So dari segi pemakaran, kita gunakan ni K1 dan jawapan. Okey, untuk soalan C pula. Okey, untuk soalan C kita nak mencari probability distribution table. Maksudnya kita mesti tukarkan jawapan kita dalam bentuk table. Okey, jadi kalau kita lihat balik, kita refer kepada nilai sempadan kita. Nilai sempadan kita bermula daripada negatif 1. Negatif 1, kemudian kita ada 0, kita ada 1, and kita ada 2. Okay. Maknanya kita akan senaraikan nilai X bermula daripada negatif 1 sampailah 2. Jadi bila X sama dengan negatif 1,
So kita ambil nilai bacaan dia adalah 1/8. So yang pertama tu mesti gunakan 1/8. Okey, bila kita nak kira Px equals to 0. Okey, jadi kalau kita nak kira Px equals to 0, maka kita akan ambil F0 subtract to F-1. Ini kita ambil nilai 0 subtract to nilai sebelum dia. Okey, kalau kita refer kat sini F0 tu tak ada nilai 0. F0 tu adalah 3/8. Sorry, 3/8. Jadi kita akan ambil 3/8 tolak dengan F-1. 1/8. Okey, F0 jadi 1/4. Kita akan ambil 1/8. F-1 ni maksudnya yang ni lah, yang dia sama dengan ni. So kita akan ambil 2/8 ataupun dia sama dengan 1/4. Okey, maka kita boleh tulis sebagai 1/4. Sama juga untuk Px sama dengan 1. Maksudnya F1 subtract to F0 sebelum dia. 0. Okey. Yang F1 ni adalah yang ni sama dengan 1 ni. So 7/8 tolak dengan F0 3/8. So kita akan dapat 4/8 ataupun dia sama dengan 1/2. Maka di sini letak 1/2. Untuk Px sama dengan 2. So kita ambil 2 tolakkan dengan 1. So kita akan dapat 1/8. Okey. Maka itulah kita punya jawapan. Jadi dari segi markah jawapan dia adalah yang ni pengiraan ni kita tunjukkan sikit. Tunjukkan pengiraan bagaimana kita dapatkan. Kemudian baru kita masukkan ke dalam table. Okey. Yang ini kita tunjukkan pengiraan dia. Yang ni kita tunjukkan, sepatutnya tunjukkan Px negatif 1. Oh, ni tak payah kira ni. Ini adalah F-1. Terus F negatif 1. 1/8. Kemudian yang ni tunjukkan Px sama dengan 2. Tunjukkan F2 tolak dengan F1. So kita dapat 1/8. Okey. So yang ni adalah kaedah dan tukar dalam bentuk table J1 sebab soalan nak table. Okey, kemudian kita nak mencari expected value of x. Ini sama dengan maksud EX. So kita refer kepada jawapan table tadi, daripada C tadi. Kita gunakan summation of x multiplied by probability. Okay. So kita refer pada table tadi. So negative 1 multiplied by 1/8. Kemudian tambahkan dengan 0 multiplied by 1/4. Kemudian pluskan dengan 1 multiplied by 1/2. Kemudian kita teruskan lagi plus 2 multiplied by 1/8. Okay. Ini kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat jawapan dia adalah 0.0625. Okay. Hence, maksudnya gunakan maklumat yang kita dapat tadi ni, expectation tadi, calculate untuk 5 minus 3x. Okay, expectation of 5, terus kita ambil 5. Kemudian expectation of negative 3x, kita akan ambil negative 3 multiply by expectation of x. So 5 tolak 3 darab 0.625. Maka kita akan dapat 3.125. Okay. Ini adalah 3 markah. Okay, expected value of x. Okay, 3 markah. Okay, jadi untuk yang pertama, markah dia ini K1. Ini K1, J1 jawapan. Dan yang ini adalah jawapan. Okey, 3 markah.
Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Ini adalah soalan continuous random variable x has the following cumulative distribution. Maksudnya diberi dalam bentuk kumulatif, tapi ini adalah continuous. Kita nak mencari determine the value of k. Okay. Kalau kita nak mencari k, kalau dalam keadaan biasa, kita mesti gunakan integration of fx. Samakan dengan 1. Saya guna integration sebab continuous. Okey, untuk soalan ni, kalau diberi dalam bentuk kumulatif. Jadi kaedah dia berbeza sikit lah. Kalau kumulatif maksudnya kita hanya refer kepada sempadan. Pilih sempadan sama ada nak ambil 0 ataupun 4. Pilih yang sesuai sehingga kita boleh dapat nilai k ni. Katakan saya pilih sempadan x equal to 0. Kalau saya gunakan 0, maka k ni kita tak boleh cari sebab k darab 0, sana 0. Jadi tak sesuai kita pilih sempadan 0. Jadi kita mesti ambil sempadan pada x sama dengan 4. Pada x sama 4, function yang pertama kita ambil yang ni. Tetapi kita gantikan k tu dengan 4. X tu dengan 4. So 16 tolak dengan 4 kuasa 3. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3, 64. So 64/8. Samakan dengan function yang ketiga ni, 1. Samakan dengan 1. Maka kalau kita proses, maka k tu sama dengan 1/8. So dari segi pemakaran, ini adalah k1 dan ini adalah j1. Jadi mesti menggunakan x sama dengan 4. Jadi kalau soalan tu daripada kumulatif nak cari constant, kita jangan guna integration, kita guna sempadan je. Sempadan je. Pilih sempadan sama ada 0 ataupun 4. Tadi kita dah check, kalau guna 0 tak dapat jawapan. So mesti pilih yang x sama dengan 4. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan B, kita nak mencari nilai probability x more than 3. Kalau guna kaedah biasa, kalau kita diberi fx, f kecil, maka biasanya kita akan gunakan integration 3 to infinity. Tapi disebabkan maklumat kita adalah kumulatif, so ingat balik tarifan kumulatif, katakan k, dia mesti menggunakan probability x less than or equals to k. Maksud dia mesti menggunakan simbol less than. So saya tukar, so 1 minus probability more than, opposite dia adalah less than, not equal, dia akan jadi equal. Dalam continuous, tak kisah sama ada equal ataupun tidak. Tapi sebabkan kita menggunakan satu tolak, maka kita akan tukarkan dua simbol, lebih besar dan not equal. So daripada sini kita boleh gunakan cumulative at x equals to 3. So kita kira ni, ini 1 tolak F3 yang ni. So tadi k kita dah kira tadi, k adalah 1/8. So saya ambil 1/8, gantikan x tu dengan 3. So 9 tolak 27/8. Ini kalau kita kira, ini 0 point, kita akan dapat jawapan dia 0.2969. Dari segi pemarkahan 2 markah je. So yang ini adalah K1, ini adalah J1, 2 markah. Okey, kemudian soalan seterusnya, kita nak mencari persental of x. Maksud dia, jadi kita kena pasti dulu dia berada di mana. Jadi kalau yang pertama dengan yang ketiga ni memang tak logik. Jadi persental mesti berada yang di tengah. So kita boleh gunakan f. Katakan saya gunakan persental 76. Saya ambil terus 76/100. Kita ambil macam tu je. Jadi function yang kita gunakan adalah function yang kedua.
Okey, jadi K kita adalah 1/8. Gantikan P. Katakan okey, katakan pesantan ni kalau saya nak mudah saya gunakan P je lah. Saya gunakan P je. So kita akan ambil P kuasa 2 tolak P kuasa 3/8 samakan dengan 0.76. Okey. Kita proses. Okey, kalau ikutkan pengiraan kita akan ada 3 jawapan. Ini nanti kamu proses, dapatlah P kuasa 3 tolak 8P kuasa 2 tambah dengan 48.64. Okey. Tetapi disebabkan P ni di antara 0 dan 4, maka ambil bacaan di antara 0 dan 4 je. Kalau dari segi pengiraan ada 3 jawapan. So kita akan ambil P itu adalah 3.17. Maka P76 itu adalah 3.17. Ya. Jadi dari segi pemakan yang ni K1 selesaikan dan jawapan akhir. Okey, kemudian untuk soalan C ni pula kita nak mencari probability density function. Ini maksudnya kita nak mencari fx. Okey, disebabkan ini adalah continuous, maka kalau kita nak mencari PDF, kita hanya differentiate je. Untuk dapatkan fx ni, kita hanya differentiate daripada cumulative. Differentiate je daripada cumulative. Jadi untuk yang pertama ni kita abaikan, kita terus daripada sini. Okay. So kita boleh tulis fx equals to, ni saya buat terus. Okey, 1/8 ni kita biarkan. Kita biar ni 1/8. Okey, kemudian kita differentiate in bracket ni. So dapat 2x tolak 3/8x kuasa 2. Ni function dia adalah kosong less than x less than 4. Dia ni adalah 0. For x more than or equals to 4. Okey. Sama dia nak biarkan jawapan ni ataupun kita permudahkan 1/4. Ini akan jadi 3/64. Okey, mana-mana pun boleh. So ini kita punya jawapan. Jadi dari segi pemakan dia, kita differentiate dan kita akan tuliskan jawapan lengkap dia. Okey, 2 markah. Okey, kemudian untuk soalan D pula, kita dapatkan expectation of x. Okey. So tadi kita dah ada function tadi. So refer kepada fx. Jadi kita akan ambil x multiply by fx. Okey, kita refer pada yang tadi. Kita terus ambil nilai 0 to 4 je. Okey, so kita akan ambil x darabkan dengan function asal. Function asal kita adalah 1/8. Kita ambil jawapan tadi. Iaitu 2x tolak 3/8x kuasa 2. Yang ni. Gantikan 0 to 4. Okay. Ini kalau kita permudahkan ni. 0 to 4. Yang ini akan jadi 1/4x. 1/4x kuasa 2. Tolakkan dengan 3. Ini akan jadi 3/64. 3/64. 3/64 x kuasa 3 dx. Okey, kemudian kita integrate. So kita akan dapat 1/4 x kuasa 3 per 3. Tolakkan dengan ini x kuasa 4. So 3/64 x x kuasa 4 per 4. Kita gantikan nilai 0 hingga 4. Okey.
Kemudian kita gantikan nilai, masukkan nilai, gantikan. Okey, yang ini kita, kalau kita ringkaskan ni 4 kuasa 2 16. So 16 4 kuasa 2 16. So 16 per 3. Tolakkan dengan 4 kuasa 3. Okey, 4 kuasa 3. 64. 4 kuasa 3 64. So ini adalah 3. Yang lain tu kalau ganti dapat 0. Sama dengan. Okey. So 16 per 3 tolak 3. So 7 per 3. Okey, jawapan dia 7 per 3. Ataupun kita boleh ambil jawapan 2.333. Okey, mana-mana boleh. Okey, dari segi pemarkahan, kita gunakan formula expectation, ini K1. Kemudian kita integrate K1, ganti nilai K1 dan jawapan. 4 markah. Okey, kita lihat soalan 7. Okey, soalan 7. Bila kita nampak percentage, ini besar kemungkinan ini adalah soalan binomial. Kan? Soalan dia adalah soalan binomial asalnya lah. Nampak macam binomial. Okey, kemudian standardized test fail. Using the Poisson table, find the probability that in a random sample of 100 students who took this test. Okay. Kemudian there are exactly 15 students who fails. Okay. Jadi sekarang ni, kalau kita nak dapatkan ni, okay, sekarang ni kalau kita nak, kalau Poisson kita perlukan mean. Okay. Jadi kalau kita ada maklumat P, asalnya P adalah 0.11 dan kita ada number of sample 100. Jadi kalau kita nak mencari mean, mean tu adalah sama dengan lambda lah. Lambda tu adalah n darab P. So n darab P kita akan dapat nilai dia adalah 11. Jadi kita gunakan Poisson table dengan menggunakan lambda sama dengan 11. Jadi kalau kita nak mencari probability X equals to 15, kita boleh cari table, cari lambda sama dengan 11. Sama ada nak gunakan table, tapi soalan dah begitu dah, dah gunakan table. So kita terus gunakan table, ambil bacaan 15 tolak dengan bacaan 16. Okay. So kita ambil, mesti guna table ya. Kalau guna formula, maka markah dia kosong. Sebab tak ikut arahan soalan. So 0.1460 tolak dengan 0.0926. Maka kita akan dapat jawapan 0.0534. Okay. So dari segi pemarkahan, ini adalah B1 lambda. Kemudian gunakan table dan jawapan 3 markah. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua, sama juga, kita menggunakan lambda sama dengan 11 yang sama. Tapi kita punya soalan not more than. Okey, kalau kita ambil more than lebih besar lah. Tapi kalau not, kita terbalikkan dia. Dan pastikan mesti ada sama dengan. Okey. Yang ini kalau dalam table memang tak ada. So kita akan gunakan ambil satu tolak. So lebih besar daripada 20. Ni kalau guna satu tolak, maka ubah dua simbol, less than dan equal. So kita akan dapat greater than. Tapi dalam table dia tak boleh baca lebih besar je. Dia mesti baca lebih besar dan sama dengan. So selepas 20 mesti 21. So kita refer kepada table. Ambil lambda 11, cari R sama dengan 21. So kita akan dapat 0.0047. Maka jawapan akhir dia adalah jawapan akhir 0.9953. Ini dua markah. Okey, maka kita akan gunakan ini adalah K1 dan J1.
kaedah dan jawapan. Okey, soalan B pula. Okey, soalan B. Okey, kita ada maklumat the time spent hours by student of Johor Matriculation College normally distribute. Ini adalah normal. Maka soalan kita ni adalah normal distribution with mean and standard deviation for squared. Sebab dalam normal notation ni kita menggunakan variance. Ini adalah variance. So kalau kita ada maklumat standard deviation tu kena kuasa 2. Okey, so soalan asal ni memang bentuk normal. Tadi tak payah gunakan CC. Terus je kita jawab soalan between 12 dan 15. Okey, jadi kita akan tukar terus kepada Z. So 12 tolak 15 divide by standard deviation. Kita ambil 4. Jangan ambil 16, ambil 4. Less than Z, less than 15 minus mean 15, and then divide by standard deviation. Ni kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat nilai dia negatif 0.75, kemudian less than Z, less than 0. Okey. Yang ini kalau kita tak nampak dia punya bagaimana cara nak baca table, kita boleh buat lakaran. Okey, bacaan asal dia kosong dan yang ini adalah negatif 0.75. Okey, tapi kalau nak baca table kita kena rotate lah. So ini akan jadi 0.75. Jadi kalau kita nak baca dalam table, kita akan ambil bacaan. Okey, bacaan 0.5 betul tak? Ini kalau kita baca table, kita akan ambil bacaan 0.5 tolakkan dengan bacaan table. Ni 0.5. So ini 0.5 tolak bacaan table pada nilai 0.75. Okey, yang ini kita akan dapat 0.5 tolak dengan 0.2266. Maka jawapan dia adalah 0.2734. Dari segi pemakahan, tukar kepada Z, K1. Kemudian kita baca dalam table K1 dan jawapan. Dia 3 markah. Okey, soalan yang seterusnya, what are the two conditions that support normal distribution to binomial approximation? Maksud dia kalau kita ada soalan binomial nak tukar kepada normal. Okey. Maka kita perlukan 2 syarat. Syarat yang pertama kita mesti ada syarat mesti lebih daripada 50. Okey. Ini syarat yang pertama, mesti lebih daripada 50 and NP lebih daripada 5. Okey, NP lebih daripada 5. Kemudian yang kedua, P ni mesti is close to 0.5. So ini 2 syarat ni lah. Okey. Maksud dia P tu dia mesti hampir kepada nilai 0.5. Biasanya rujukan kita yang ni lah. Tapi biasanya kita akan buat nampak je N tu lebih daripada 50, terus kita akan buat binomial pergi kepada normal. Okey, kita lihat soalan B3. Okey, soalan B3. Kita lihat sekarang ni N kita adalah 200. So N kita 200. Kemudian find the probability that at most 50 student. Ini dia punya soalan lah. Maksud dia kita nak mencari probability at most. So less than lah ni. Okey. Tetapi syarat dia adalah span between. Yang ni kita dah. Ini probability ni kita boleh ambil jawapan daripada B2 tadi. Okey, jawapan daripada B2. Jawapan daripada
P2 tadi. Okey, so P itu kita baca jawapan yang sebelumnya yang kita dah kira tadi, P itu adalah 0.2734. 0.2734. 0.2734. Kita ambil jawapan daripada sebelum. Okey, so ini asalnya binomial ni. Okey, ini asalnya adalah binomial. Maka kita akan tukar kepada normal. Okey, tukar kepada normal dengan min. Okey. Dengan min kita ambil 200 darab 0.2734. Kita akan dapat 54.68. Kemudian, okey, kemudian dia punya variance kita adalah NPQ. So Q tu adalah 1 tolak P, 0.2734. Jadi kalau kita darabkan NPQ, kita akan dapat 3973. Okey. Tapi kita jangan lupa yang kita perlu buat CC. CC ni adalah plus minus 0.5 sebab daripada binomial tukar kepada normal. Okey. Jadi sebelum kita jawab soalan ni, kita kena buat CC dulu. Okey, CC kalau kita lihat balik nota, kalau kita ada simbol lebih kecil, kalau ada sama dengan, kita kena tambah 0.5. Okey, tambah 0.5. So kita akan ambil X, jangan letak sama dengan. Selepas kita buat CC tak ada sama dengan. So 50.5. So daripada sini baru kita tukar kepada Z. So Z less than 50.5 tolak min 54.68 divide by standard deviation. Untuk kat sini kita kena buat square root lah sebab maklumat kita adalah variance. Okey. Ini kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat PZ less than negative 0.66. Yang ini dia sama dengan table yang kita ambil bacaan dia adalah positif. Maka kalau kita selesaikan ini adalah 0.2546. Okey. So dari segi markah kita tukar dalam bentuk normal, okay, B1. Kemudian kita buat CC K1 dan kita convert to Z K1 dan kita baca dalam table K1 dan jawapan akhir dia adalah J1. So jumlah markah adalah 5 markah.